Assalamualaikum dan salam syurga sayang, bersama saya Alfairez Jumurin dalam edisi tengah hari PRN Sarawak ke-12, 9 Disember 2021. Berita utama, Gabungan Parti Sarawak GPS buat pertama kalinya bertanding atas tiket sendiri dalam Pilihan Raya Negeri ke-12 PRN 12 Sarawak. Menurut Ketua Menteri yang juga pengerusi GPS Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, PRN 12 Sarawak kali ini menyaksikan tiada campur tangan dan pengaruh daripada parti-parti dari Semenanjung Malaysia. GPS sentiasa bersedia untuk menghadapi pilihan raya ini kerana GPS mempunyai rekod pencapaian yang cemerlang. Sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, GPS tidak hanya menunggu masa pilihan raya untuk melaksanakan pelbagai inisiatif dan projek pembangunan bagi membela nasib dan memajukan sosioekonomi rakyat Sarawak. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Pelancaran Manifesto GPS PRN 12 Sarawak di Borneo Convention Centre Kuching BCCK pada Rabu. Ketua Menteri juga menambah GPS telah menjalankan amanah untuk membawa pembangunan di Sarawak bagi meneruskan mandat yang telah diberikan rakyat dalam pilihan raya lepas. Ini terbukti dengan kejayaan yang telah kita capai dalam pelbagai sektor, khususnya dalam pembangunan sosioekonomi, penyediaan kemudahan infrastruktur asas dan sosial, serta menjaga kebajikan seluruh rakyat Sarawak. Dalam hal itu, GPS berjanji dan bertekad untuk terus melaksanakan lebih banyak inisiatif bagi meningkatkan kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan dan kegemilangan demi rakyat Sarawak dalam tempoh 5 tahun. Jelasnya 34 manifesto GPS ini sangat komprehensif yang akan memperjuangkan hak Sarawak, menjamin hak rakyat, menjaga kebajikan rakyat dan membangunkan masa depan Sarawak. Saya sebagai pengerusi GPS dan seluruh kepimpinan dan ahli GPS bertekad dan berjanji dalam pilihan raya negeri ke-12 ini akan melaksana dan meneruskan 34 manifesto GPS demi rakyat Sarawak. Berikut disenaraikan 34 manifesto GPS yang terkandung dalam buku pelbagai versi seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Iban dan bahasa Cina. Mengulas lanjut, Ketua Menteri dalam sidang media menjelaskan GPS mengambil serius terhadap manifesto dalam memajukan Sarawak termasuk Sovereign Fund. Saya dan rakan-rakan dalam GPS menganggap manifesto ini adalah satu perjanjian kita yang serius yang harus kita laksanakan sebagaimana yang telah manifesto 2016 di bawah tim Adenan, dan kami ini adalah tim Adenan. Walaupun Adenan telah meninggal selepas saja pilihan raya, kami meneruskan apa yang telah kita janjikan dalam manifesto tersebut 2016. Dan dalam pilihan raya ini kita menambah baik kejayaan yang telah kita capai, dan kita juga masukkan perkara-perkara baru bersesuaian dengan pembangunan yang sedang berlaku ketika ini. Dalam majlis sama, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari berkata GPS tampil membela Sarawak dengan meneruskan pelaksanaan projek-projek pembangunan yang dibatalkan oleh kerajaan sebelum ini menggunakan peruntukan kerajaan GPS. GPS telah melaksanakan lebih 100 inisiatif yang merupakan game changer untuk merancangkan pembangunan sosioekonomi Sarawak yang telah mendatangkan banyak manfaat kepada rakyat Sarawak. Antara projek-projek strategik berskala besar yang sedang dalam pelaksanaan dan memerlukan masa untuk disiapkan adalah seperti berikut.
Sehingga kini GPS telah memperuntukkan sebanyak 1.06 bilion ringgit dalam tempoh 3 tahun melalui pelaksanaan 6,427 projek transformasi luar bandar RTP di seluruh Sarawak dan membelanjakan 5.3 bilion ringgit bagi 7 pakej bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS. Terdahulu dalam Majlis Pecah Tanah Pembinaan Pusat Penjaja Kota Sentosa, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari berkata, rakyat boleh menilai sendiri segala usaha yang telah dilakukan GPS dengan melihat kepada rekod prestasi pada hari ini. This election, tengok rekod saja. Saya tidak mau cakap pasal orang lain. I don't want to talk about other people. You just see our record. For the last 4 years, when I took over from the late Tok Nan, we won when Tok Nan was the leader. Kita kerjasama. Tok Nan died. God loves him more. Saya take over. Saya teruskan perjuangan kita MA63. Lepas itu kita punya oil and gas. Saya baru jadi ketua menteri, What are the first thing? I took over Bakun. Bakun kita punya. Nobody can deny that. Oleh itu, beliau meminta rakyat menilai kembali perkara-perkara yang tidak benar dikeluarkan di media sosial pada PRN 12 Sarawak kerana bagi beliau, GPS telah menunjukkan prestasi kecemerlang dengan beberapa pencapaian yang membanggakan. Jadi, nowadays, ini social media ni, you value lah. You judge which one is good, which one is correct, which one is slender. People don't underrate people also. People have intelligence to judge. That one I leave to you lah, to judge whatever is written in social media. But as far as kalau saya dan rakan-rakan saya, Dr. Sim, dan mungkin how many Law, Wilfred, betul. Nanti semua ini kita kerja kuat, kita kerjasama. For the sake of the people of Sarawak. So Sarawak is first. We will look after Sarawak as our top priority. Dengan itu. Dalam perkembangan lain, Ketua Menteri memberitahu para peniaga di Kota Sentosa akan mendapat kemudahan dan keselesaan apabila Pusat Penjaja Kota Sentosa itu siap kelak. Ujar beliau, mereka akan disediakan dengan bangunan yang bertutup yang akan menjadi kemudahan kepada peniaga dan pelanggan. Memang benar kalau kita punya penjajah ini, dia berniaga, tidak tentu tempat susah. Niaga pun jadi susah. Jadi ini kita buat tempat yang tetap. Saya tengok tadi dia punya atap pun retractable. Boleh buka katup, buka katup, buka katup. Mana ada market itu macam. Jadi kita sudah ada satu building yang begitu baik sekali. Cantik juga untuk orang makan. Kalau hujan dia tutup. Kalau tidak hujan dia buka. Jadi makan pun sedap. Makan mie pun sedap, minum kopi pun sedap. Tidak ada lagi susah-susah. Laporan seterusnya, PRN 12 Sarawak memberi makna besar kepada rakyat di negeri ini untuk menentukan masa depan dan kesinambungan pembangunan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, rakyat perlu memandang perjuangan GPS selama ini daripada percaya dengan dakwah pihak pembangkang yang sengaja mengelirukan pemikiran mereka. Eleksi ini adalah satu pilihan raya yang untuk mendapatkan kepastian daripada rakyat. Rakyat semua mau kestabilannya, keamanannya, kemajuannya, keharmoniannya, dan kita jaga semua agama yang ada. Kita menjamin kebebasan beragama. Kita menjamin kebebasan untuk menjalankan, mengamalkan adat
negeri ini akan terus diperintah oleh GPS. Dengan sebuah Beliau berkata demikian semasa program Kongsi Fakta Daerah Telang Usan di Dewan SJKC Kiti Long Lama Baram pada Rabu. Dalam pada itu, Dato' Amar Awang Tengah menyeru rakyat dari kawasan Parlimen Baram khususnya masyarakat kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Telang Usan untuk terus menyokong GPS menerusi calon Dennis Ngau dalam PRN 12 Sarawak kelak. Katanya GPS perlu menang dengan majoriti yang lebih banyak kali ini demi menjamin kestabilan, keamanan, kemajuan dan keharmonian masyarakat di Telang Usan. Dalam program sama, beliau turut menyempurnakan penyerahan cek pampasan bagi projek Highland Development Agency HDA Package 2 Proposed Improvement and Construction of Roads within Long Lama and Long Bedian area. Dalam pada itu, menurut Dato' Amar Awang Tengah, program Kongsi Fakta Anjuran Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS merupakan platform terbaik dalam menyampai serta menyebarkan maklumat-maklumat tepat dan sahih mengenai dasar-dasar kerajaan negeri kepada rakyat secara keseluruhannya. Menjelas lanjut, katanya UKAS harus menjadi penyampai maklumat yang efektif dengan menggunakan pelbagai medium komunikasi terkini seperti media sosial untuk memastikan dasar-dasar kerajaan sampai ke peringkat akar umbi. Sementara itu, taklimat mengenai kesedaran awam menuju fasa endemik telah disampaikan oleh pegawai dari Pejabat Kesihatan Miri. Dalam pada itu, beliau yang juga Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli 2 juga melakukan penyampaian sumbangan barangan keperluan perlindungan COVID-19 kepada sekolah dan rumah ibadat di Long Lama. Balik ke laporan penamaan calon bagi PRN 12 Sarawak pada Isnin, di Dun Baleh menyaksikan pertandingan 4 penjuru melibatkan calon GPS Nicholas Kudi Jantai, calon Parti Tindakan Demokratik DAP Kenneth Usang George, calon Parti Sarawak Bersatu PSB Koh Kumbong dan calon Parti Bumi Kenyalang PBK Irwan Sukarno Abdullah alias Sukarno Gayau. Penamaan calon berjalan dengan lancar dan terkawal bertempat di Pusat Penamaan Calon SMK Kapit nombor 2. Seterusnya di Dun Kabong, perebutan kerusi Dun Kabong tidak kurang menariknya dengan 4 parti mengesahkan pencalonan masing-masing. GPS diwakili Muhammad Cikadir sebagai penyandang kerusi Dun Kabong akan dicabar calon Parti Amanah Negara Amanah Hud Andri Zulkarnain, calon PBK Muhammad Asri Kasim dan calon PSB Wan Muhammad Madahi Wan Ali. Pengesahan kesemua calon tersebut diumumkan Pegawai Pengurus Bahagian Pilihan Raya Dun Kabong, Muhammad Rashdan Hazmi. Di Dun Balai Ringin pula menyaksikan pertandingan 3 penjuru, calon GPS Datuk Snodan Lawan akan bertembung dengan Datuk Masir Kujat dari PSB dan Kasim Mana dari PBK. Dun Balai Ringin mempunyai seramai 10,791 pengundi berdaftar dengan 5,394 atau 49.09% pengundi adalah lelaki, manakala baki 5,497 atau 50.01% adalah pengundi wanita. Manakala kerusi Dun Repok penyandangnya Datuk Sri Huang Tiong Si akan ditentang calon PBK Wong Kung King, calon aspirasi Wong Chin King dan calon DAP Wong Pak Ming. Kawasan Dun Repok mempunyai 23,541 pemilih berdaftar yang akan menentukan wakil rakyat pada 18 Disember nanti. Selanjutnya di Dun Mambong dengan calon GPS Datuk Dr. Jerib Susil berdepan saingan 4 penjuru. Beliau yang juga penyandang kerusi tersebut akan ditentang calon PSB Sanjan Daik, calon PBK Joshua Elias Katok Roman, calon aspirasi Chong Siu Hung dan calon DAP Chang Hong Hyung. Pengumuman telah dilakukan di bilik Mahkamah Pejabat Daerah Kecil Siburan. Berikut pula mengenai perebutan bagi kerusi Dun Muara Tuang menyaksikan saingan 6 penjuru. Ini membabitkan calon GPS Datuk Idris Buang, calon Parti Sedar Rakyat Sarawak Sedar Hipnin Sulaiman, calon Amanah Daud Eli, calon PBK Si Gandam Sulaiman, calon PSB Yaakob Khalid dan calon Bebas Ismawi Muhammad. Seramai 18,644 orang pengundi berdaftar dengan 9,152 atau 49.09% pengundi lelaki dan 9,492 atau 50.91% adalah pengundi wanita layak mengundi pada 18 Disember nanti. Seterusnya, calon GPS Sam Laya akan berhadapan dengan 4 calon lain bagi merebut kerusi di Dun Bakalalan. Beliau ditentang penyandang bagi Dun tersebut baru Bian dari PSB, Martin Samuel Labo dari PKR, Peter Asud dari PBK dan Agnes Padan Parti Bebas.
Pada PRN 12 Sarawak kali ini menyaksikan 8,503 pengundi akan menentukan wakil rakyat mereka di Dun Bakalalan pada 18 Disember nanti. Di Dun Bukit Asik, 6 calon disahkan akan merebut kerusi Dun tersebut pada PRN 12 Sarawak 18 Disember ini. Calon GPS Cheng Jin E akan ditentang calon DAP Irene Mary Cham Oiling, PBK Priscilla Lau, PSB Ting King Wan, Aspirasi Lau Kiu Ming dan Parti Bebas He Tiong Huat. Penamaan bagi pencalonan tersebut telah diadakan di Dewan SMK Methodist. Sekian edisi khas PRN Sarawak ke-12 bersama saya Alfaris Jumuri dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.